OT 3 jam saja tapi saya claim 4 jam. Baik. Dia tengok dulu kalau kafir harbi ni dia tidak ada nilai kata dia. Kalau kafir zimmi wajib kena taat kepada pemerintah, iaitu perintah suruh jaga kebajikan ni, tak boleh kita nak tipu. Kafir zimmi lagu mana? Kafir yang duduk dalam negeri umat Islam, tupang duduk baik-baik dan dia bayar jizyah, dia tak mau masuk politik, nak ambil berkuasa tak mau. Dia duduk bawah pemerintahan, untuk guru pemerintahan, ulama-ulama, cuma dia kafir, dia masuk Islam. Jadi kalau kafir jahat tu tidak ada nilai sedikit pun hartanya. Faham lah tu, dah tak ada nilai. Masa saya menampar guna gam cat gajah, tangan saya terkena gam lalu melekat pada tangan dan tidak tanggal-tanggal. Siang dia. Puas dah saya cuci dengan tina, tetapi tidak boleh cuci. Tak boleh cuci mana pula? Tidak boleh tanggal lah. Adakah sah jika saya ambil semayang dalam saya ambil semayang? Air semayang lah. Siapa kena gam apa tulis lalu. Dalam keadaan gam itu masih ada di tangan, iaitu di tapak tangan. Baik. Dia main gam cat gajah. Memang lekat kuat gajah. Dia ada lekat kuat ni cat cicak. Tu dah lekat kuat tu. Cat gajah. Baik. Dengar baik biasa berlaku pada kita. Tak kira cat gajah, cat rimau, cat uta ke. Ni ada zoo kan, macam-macam datang ada. Bila kita kena gam, wajib kita kena tanggalkan sampai pada tahap tidak melukakan. Ini ulama kata wajib kita kena tanggalkan bila nak mandi junub atau nak ambil wudu. Sampai mana tahap tu? Tahap sampai nak melukakan, setakat tu saja. Mana Islam tak pewajibkan sampai luka no. Jadi bila kita tanggal hak tepi-tepi tu boleh belaka dah. Hak tinggal ni memang tak tanggal. Bahan ni seming ni tak ada apa, melainkan kita kena dedeh dan luka berdarah. Maka siapa tahap tu, maka jadilah gam itu atau seming atau benda tu adalah kulit kita pada waktu itu. Bila dia dikira kulit kita dah, maka kita ambil wuduk ke atas dia, sah. Nampak lagi? Faham tu? Tapi jangan kena gam biasa tu, gam udah becek. Boleh cabut, dia pakai ambil wuduk selalu. Tak boleh. Bila dia dah sebati dengan kulit, dia panggil dengan daging kita, maka dia menjadi kulit kita. Nampak lagi? Dia jadi kulit kita. Jadi basuh kat atas gam, sah. Seluruh sekiranya isteri saya dalam haid, apakah hukumnya saya memberi keseronokan padanya? Isteri dengan menggosok-gosok. Tapi saya tidak melampau batas, sekadar itu saja. Baik. Dia gini, orang ni dia ni ada dua. Dia ada jenis yang boleh tahan nafsu dia, ada yang jenis tak boleh nak tahan. Jadi kalau hak jenis gagah boleh dapat mengawal nafsunya, dia ada dua kaum. Hak tu boleh pakai seluruhnya, boleh kita bersedak-sedak, melainkan farak. Hak tu tak boleh. Jadi kalau hak jenis tak tahan nafsu, maka pakai kaum yang muktamad, itulah antara pusat dengan lutut, tak boleh ketika dalam haid. Dia ada dua pendapat. Ni dua-dua ni mazhab Syafi'i. Kaum muktamad baina surah wa rukbah, pusat dengan lutut tak boleh main dalam haid. Faham? Kau Imam Nawawi mazhab Syafi'i juga, dia pilih pendapat Imam Maliki masuk dalam mazhab Syafi'i, iaitu jima saja tak boleh. Faham? Dua-dua ni ada hadis belaka. Jadi gini, kalau kita mandi telaga kan timba, ada timba tak? Timba hak baru, ada timba tak hak jenis bawah dia leper gini kan timba tak? Timba tu kita boleh buah tak keret tau. Kalau timba hak tahu minyak lenda, dia gogeh, ada tak? Dia bulat bawah. Jadi jenis kalau hak timba dah mu tanya, aku terang tu pun kiah dah tu. Faham lagi? Jangan marah. Dia kata galak kadang-kadang mu tanya. Jadi timba hak jenis boleh buh berak gini tak gagah tak apa, duduk tepi tu. Jangan masuk ke tengah lorong. Faham tak? Jadi kalau timba jenis gagah letak bawah main kat lutut mudah. Faham tak? Takut telung jatuh lah tu.
Haji badan nak karang itu orang ambil tayak akhir. Faham lagi? Faham tak apa tu. Segar selalu kalau bab gini. Tadi munyuk je nak mampu. Baik. Kalau orang tanya itu tolong jawab tau. Faham tak apa? Allah. Boleh sama orang tak pakai helmet dengan betul. Hasil dari saman. Hasil daripada saman. Boleh saman orang yang tidak memakai helmet dengan betul. Kita pakai peguam untuk saman pihak tertentu. Adakah halal daripada saman tersebut? Minta penjelasan. Baik. Dia ni apa-apa peraturan pun kalau benda ni bercanggah dengan ukur syarak. Ukur syarak ada dah buat lagu lain. Hak kita buat ni maka tak boleh. Memang haram dah. Tapi tak ada dalam ukur syarak. Masalah pakai topi keledar ni maknanya boleh kena denda. Maka hak tu adalah ijtihad masing-masing. Bila negeri tu tengok ramai sangat cabut topi keledar bila rebah cah kepala susah gini, maka boleh pihak pemerintah nak keluarkan satu hukuman. Kalau tak pakai topi keledar atau tak kacim molek kena bayar 50 riyal, 10 riyal denda bagi diri dia. Nampak? Jadi hukum gini diiktiraf juga oleh syarak. Sebab nak jaga orang. Umpamanya langgar lampu merah siapa habis orang lain kena berhenti ke dia belaka, kena denda 20 riyal umpamanya. Tak ada dalam Quran dan hadis. Islam benar buat gitu. Pasal apa? Kerana menyusahkan orang. Itu dia nak memberi manfaat kepada manusia walaupun tak ada peraturan dalam Quran dan hadis, tapi dibenarkan oleh Islam. Sebab tu sebahagian daripada samang memang boleh di dalam Islam. Sebahagian ni lagi melampau batas. Jadi hak melampau batas itu haram. Tak boleh. Walaupun disetujui oleh semua kabinet, tapi dah melampau atau zalim memang tak sah. Sama ada undang-undang tu hak boleh, hak JBJ, hak jabat hutang, hak perikanan, tak ada kira. Sebahagiannya molek untuk kebaikan orang ramai lulus pada syarak. Kalau hak melampau batas, hak syarak kata zalim, hak tu memang sumber yang haram. Soalan seterusnya. Masa saya menginap di sebuah masjid, saya didatangi seorang hamba Allah yang menegur saya kerana semasa menggosok gigi keadaan saya macam muntah-muntah. Dia mengatakan kepada saya itu adalah tanda-tanda orang yang bakal menerima siksaan kubur dan menyuruh saya rojok mana-mana ustaz untuk belajar. Betul ke? Dia ni gonyok gigi duduk di masjid tapi macam anak muntah. Dia gonyok gigi tu dia buat gitu. Mari seorang lelaki-lelaki tu tandamu kena azab dalam kubur kayak gitu. Jawab ni tidak benar. Tidak benar. Tapi tidak mustahil kalau kita ni memang jenis. Tapi tak kait dengan gosok gigi lagu tu. Kalau kita tengok kalau kita ni ahli dosa besar, kena azab dalam kubur lagi. Tapi tak aja dengar lagi lah. Siapa yang mananya gosok gigi atau bersugi, bunyi bolok macam nak muntah, lepas tu tanda nak kena azab kubur. Soalan seterusnya, adakah hak hilang hak seorang suami atas isteri jika dia memukul isterinya hingga cedera? Bolehkah keluarga isteri cuba menyampuri urusan mereka berdua? Bahaya. Seorang suami tidak boleh memukul isterinya tanpa mengikut tertib yang dibenarkan oleh agama. Nak siapa tahap pukul ni, dia mestilah kena nasihat dulu, ajar dulu, khabar dulu. Nak ajar dia, bagi kat orang dengar, beri dia kaset, ajak dia dengar perkara-perkara hukum dulu. Nak, tu cara dia. Sebab Tuhan kata fa'izuhunna, ajar mereka dulu. Nak, ajar dulu. Tak jadi apa ajar, kita dengar pun lawan juga. VCD pun jadi apa, yang lepon mesti di CD. Bapa sungguh. Maka fahjuruhunna, Tuhan guna huruf pe, maknanya ada tertib. Okey, tertib nama pertama tak jadi apa? Fahjuruhunna. Ada huruf pe tu, alfa ditertib. Dak rak juga cara tu, baru lagi tahap yang kedua, maka tinggal dia jangan tidur dengan dia. Maknanya tidur tak apa, jangan dia kita jimak dia. Tak? Dia gitu. Tak jadi apa juga, deraka juga, barulah fadribuhunna yang ketiga. Pukul mereka itu. Pukul pula dia ada syarat, bukan pukul tu kerana marah. Pukul mengajar sahaja supaya mereka tahu mereka ini melakukan kesalahan di sisi Islam. Pukul pula tak boleh muka, pukul tak boleh kemaluan, pukul tak boleh cedera, pukul tak boleh darah.